Episode 2. Reaksi orang kampung, kagum dan terpesona. Sebahagian orang kampung mula memandang Zulhilmi sebagai lambang kejayaan luar biasa. Hebat betul Zulhilmi itu. Dulu rumah papan, sekarang banglo besar. Anak kampung pun boleh jadi jutawan rupanya, kata Pak Mat sambil menghirup kopi di warung. Saya pun terfikir nak masuk skim dia. Kalau betul boleh dapat Rm 1.600 sebulan. Tak payah menoreh dah, ujar Mak Timah. Teruja, curiga dan berbisik. Namun, tidak semua percaya bulat-bulat. Ada yang mula berbisik dan mempersoalkan sumber kekayaannya. Cepat sangat kaya dia tuh, baru berhenti jadi cigu. Dah beli kereta besar. Tak pelik ke, bisik Pak Saleh kepada jirannya. Entah-entah skim tu tipu. Tapi orang kampung nih, asal nampak duit dan kereta berkilat, terus percaya, kata Kak Yam dengan nada sinis. Tidak kurang ada juga yang cemburu. Sombongnya mereka laki bini sejak kaya. Aku doakan mereka jatuh melingkup, kata Kak Ya yang berhati hitam itu. Sindiran dan kekecewaan. Selain itu, ada juga yang berasa tersinggung dengan sikap Zulhilmi yang semakin angkuh. Dulu kalau balik kampung, dia salam semua orang. Sekarang, tunduk pun tidak. Cuma tayang jam tangan dan kereta. Rungut tok busu. Bagi duit raya pun macam nak menunjuk. Bukan ikhlas. Budak-budak pun tahu. Siap bandingkan siapa bagi duit raya yang paling banyak. Setakat kita yang bagi duit raya seringgit saja nih. Dia ludahkan saja, kata seorang pemuda yang pernah dijemput ke rumah Zulhilmi. Konfrontasi halus. Dalam satu majelis kenduri, seorang bekas guru tua menegur Zulhilmi secara halus. Zulhilmi, sebagai pendidik, saya bangga awak berjaya. Tapi jangan lupa, ilmu yang kita ajar dulu bukan untuk menunjuk dan takbur, tapi untuk mendidik, kata Cigu Rahman sambil menatap mata Zulhilmi. Zulhilmi hanya tersenyum nipis, lalu menjawab sinis. Cigu, zaman dah berubah. Sekarang orang hormat kita sebab duit dan harta kekayaan, bukan sebab ilmu. Cigu simpan sajalah ilmu Cigu tuh. Dari daun pisang ke pinggan kristal. Rumah lama di kampung Kuala Kangsar yang dahulu berdinding papan kini telah dibaik pulih dengan jubin dan cat baru. Di halaman, kereta baru milik Zulhilmi diparkir dengan bangga. Bapaknya, yang dahulu hilang entah kemana, dan sejak kecil tidak pernah mendidik Zulhilmi supaya menjadi insan mulia, kini tiba-tiba muncul kembali dan berpakaian kemas. Baju batik mahal dan kasut kulit. Ibunya pula dengan bangga selalu menceritakan kepada orang kampung akan kejayaan anaknya itu. Di warung kampung, Mak Zulhilmi sekarang lain macam. Dulu jual nasi lemak, sekarang pakai gelang emas besar. Dalam rumah mereka dah ada perabot baru. Bisik Mak Senah kepada jirannya. Itulah, dulu ayah dia selalu mabuk. Sekarang siap pakai jam tangan mahal. Boleh memandu kereta baru lagi. Dunia dah terbalik, jawab Pak Din sambil menggeleng. Dalam satu majelis kenduri kampung, apabila terdengar sindiran halus daripada orang kampung, Ibu Zulhilmi bersuara lantang, anak saya kerja kuat, bukan curi. Kalau dia kaya, itu rezeki. Dulu kami makan nasi lemak atas daun pisang. Sekarang, alhamdulillah, makan atas pinggan kristal. Kamu semua jangan dengki. Ayahnya pula, yang dahulu pendiam, kini suka bercerita tentang kejayaan anaknya di warung kopi. Zulhilmi itu bukan calang-calang orang. Ramai orang bandar ikut skim dia. Kalau tak percaya, tengok rumah dia, tengok kereta dia. Orang kampung nih, kalau tak nampak duit depan mata, memang tak arti nak percaya. Cobalah ubah nasib tu dan jadi macam dia. Ibu bapak Zulhilmi mula menayang kemewahan secara terbuka. Mereka menderma kepada surau dalam jumlah yang besar dan meminta agar imam mengumumkan hal itu kepada penduduk kampung yang hadir ke surau. Mereka juga mula memesan makanan dari restoran bandar untuk kenduri kampung dan bercakap tentang pelancongan keluar negara. Kami baru balik dari Jakarta, duduk hotel 5 bintang. Zulhilmi belanja semua. Kata ibunya kepada jiran dengan nada bangga, kalau anak kamu tak mampu, jangan salahkan kami. Kami dah rasa susah, sekarang masa kami rasa senang.
tambah ayahnya sambil menyedut air kelapa muda. Kesan sosial di kampung. Sejak hari itu, suasana kampung mulai berubah. Kehadiran kekayaan mendadak keluarga Zulhilmi telah mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan penduduk. Ada yang kagum melihat kemewahan mereka, rumah besar, kereta mewah, dan gaya hidup yang serba modern. Namun, tidak kurang juga yang mulai menjauh. Terasa hina karena masih bergelut dengan kemiskinan. Ramai mulai menyertai skim perniagaan yang dibawa oleh Zulhilmi. Terpengaruh dengan janji kejayaan dan impian hidup mewah. Tetapi dalam diam, ada yang menyimpan rasa cemburu dan dendam. Melihat kekayaan itu sebagai ancaman kepada keharmonian dan kedudukan sosial mereka. Inilah fitrah manusia. Kekayaan material bukan sahaja mengundang rasa kagum dan terpesona, tetapi juga mencetuskan cemburu yang boleh meretakkan hubungan dan menanam niat menjatuhkan. Kekayaan material, walau menjadi simbol kejayaan, juga mampu menjadi punca perpecahan dan huru-hara yang merosakkan ketenangan jiwa jika tidak diurus dengan bijak. Bersambung ke episode yang akan datang.